skrin? Ada. Ada. Dengar muzik dia? Dengar. Wujud artinya ada, kidam artinya sedia, baqa artinya kekal, mukhalafatuhu lil hadis. Allah berlainan daripada segala yang baharu, qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah artinya esa kudera, artinya berkuasa. Iradah berkehendak, ilmu mengetahui hayat hidup. Wujud artinya ada, kidam artinya sedia, baqa artinya kekal, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berlainan daripada segala yang baharu, qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah artinya esa kudera, artinya berkuasa. Iradat berkehendak, ilmu mengetahui hayat hidup. Ya Allah. Hari ini kita akan bincang sifat wajib Allah hayatun. Okey, jom kita lihat apa yang dibincangkan dalam sifat hayatun. Okey, dalam slide yang pertama ni ada pengertian, hukum dan juga dalil sifat hayatun. Okey, yang pertama pengertian hayatun. Ishrah baca pengertian hayatun. Hayatun bermaksud hidup. Allah Okey, hidup. Kamu gariskan Allah hidup dalam buku. Highlightkan dia. Allah hidup tanpa ada permulaan dan pengakhiran. Allah hidup dengan berdiri dengan sendiri tanpa diperanakan serta bersifat baqa, iaitu kekal selama-lamanya. Okey, terima kasih Ishraf. Okey, boleh faham tak maksud hayatun? Apa maksud hayatun? Hidup. Hidup. Okey, Allah hidup tanpa ada permulaan, tanpa ada pengakhiran. Allah hidup dengan berdiri dengan sendiri tanpa diperanakkan serta bersifat kekal. Bakot ni maksudnya kekal, iaitu kekal selama-lamanya. Jelas pengertian hayatun? So semua point dia kat sini kamu gariskan. Kalau ada highlight yang warna-warni tu boleh highlight. Hayatun artinya hidup. Allah hidup tanpa ada permulaan dan pengakhiran. Itulah isi pentingnya. Isi penting. Okey, seterusnya kita lihat lawan kepada sifat hayatun. Ashraf, baca Ashraf lawan sifat hayatun. Oh, maksud mautun maksudnya mati. Mustahil Allah Subhanahu wa taala mati. Jika Allah mati, ini tidak akan wujud. Okey, terima kasih Ashraf. Okey, lawan kepada sifat hayatun. Apa lawan sifat hayatun? Mautun. Ingat mautun. Apa maksud mautun? Maksudnya ialah mati. Jadi mati ni mustahil lah Allah tu mati. Kalau Allah mati, alam ini pun tidak akan wujud. Tidak akan ada. Jelas Okey, terus kepada hukum.
Hukum. Siapa lagi yang ada ni? Raya Pak Hayatun. Apa hukumnya? Wajib. Okey, wajib Allah hidup tanpa permulaan dan pengakhiran. Tolong ingat ya poin dia. Allah hidup tidak perlu kepada perantaraan. Apa itu? Perantaraan seperti roh, jasad, cahaya dan juga udara. Allah tak perlu benda-benda ni untuk meneruskan hidupnya. Hidup. Okey, dalil Allah bersifat hayatun. Dalil ni semua dah hafal saya rasa. Ayat kursi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Okay, surah Al-Baqarah ayat 255 yang bermaksud tidak ada Tuhan melainkan Allah yang hidup dan juga kekal. Okay, Kekal. dalam Al-Quran dah dinyatakan Allah itu bersifat hayyun. Okey, yang kedua, hayat Allah tiada roh. Manakala hayat manusia mesti mempunyai roh. Hayat manusia mesti mempunyai roh. Okey, yang ketiga, hayat Allah tidak mempunyai anak dan juga keluarga. Manakala hayat manusia mempunyai anak dan juga keluarga. Yang keempat, hayat Allah tidak bergantung kepada perantaraan seperti udara, makanan dan cahaya. Manakala manusia memerlukan perantaraan seperti udara, makanan dan juga cahaya untuk meneruskan hidup. Boleh beza tak hayat Allah dan juga hayat manusia? Boleh. Hayat Allah tiada permulaan, manusia dia ada permulaan dan ada pengakhiran. Hayat Allah tiada roh, manusia ada roh. Okay, kemudian Allah tiada keluarga, manusia ada keluarga. Hayat Allah tidak bergantung kepada perantaraan, manakala manusia dia bergantung kepada perantaraan seperti udara, makanan, minuman, cahaya dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kita lihat kesan beriman dengan sifat hayatun. Okey, siapa nak baca kesan beriman ni? Ada 3. Yang pertama apa dia? Memberi keyakinan bahawa semua makhluk akan binasa. Okey, yang kedua? Binasa. Membuat persediaan untuk mati. Bagus. Yang ketiga? Tidak mudah sombong. Okay, so poin yang paling senang untuk awak ingat, kesan kalau kita beriman dengan sifat hayatun, kamu ingat hayatun yang pertama boleh membuat diri kita bersedia untuk mati. Terus ingat, kesan beriman kita akan bersedia untuk mati. Seterusnya kita tidak mudah sombong. Kita tidak mudah apa? Sombong. Okey, seterusnya slide yang bawah. Okey, di sini adalah akibat tidak beriman. Okey, apa akibat tidak beriman dengan sifat hayatun? Okey, siapa boleh baca? Ada 3 akibat. Iman tidak menetap. Okey, iman tidak menetap ataupun iman tidak mantap. Okey, seterusnya yang kedua. Kurang amalan kebaikan. Okey, yang kedua kurang amalan kebaikan. Bagus. Yang ketiga. Mudah lupa diri dan sombong. Okey, mudah lupa diri dan sombong. Okey, bagus. Okey, so akibat dia kalau kita tidak beriman dengan sifat Allah itu bersifat hidup, iman kita tidak akan mantap. Yang kedua, kita akan kurang membuat kebaikan. Yang ketiga, kita akan mudah lupa diri ataupun mudah bersikap sombong. Okey, boleh faham tak? Okey. Dah. Okey, nombor 1. Apakah lawan sifat hayatun? Apa jawapan awak? Mati. Okey, lawan dia ialah mati. Bagus. Okey, nombor 2. Apakah pengertian Allah Maha Hidup? Allah tidak perlu perantaraan, betul ke salah? Betul. Okey, tandakan right kat situ. Nombor 2. Hidup Allah tiada pengakhiran. Betul. Betul, awak tanda right kat situ. Yang ketiga, hidup Allah tanpa permulaan. Betul. Betul. Okey, nombor 4, Allah ada permulaan dan kekal abadi. Tak salah. Okey, salah. Jadi pangkahkan dia. So jawapan dia mana? 1, 2 dan 3. Mana? Alif, Satu. Okey. Alif. Okay, jadi jawapannya alif. Okey, boleh? Okey, seterusnya sila jawab soalan 3 dan 4. Siap dah? Jom kita bincang dulu. Iya.
Okey, mengapakah akal tidak menerima kematian Allah? Apa jawapan awak? Hanya manusia yang Mhm. salah lah. Mhm. Jika Allah mati, alam binasa. Ya, betul jawapan dia Dal. Jika Allah mati, alam hancur. Alam hancur, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada pada mahsyar. Okey, Ada nombor orang. 4. Allah hidup. Apa jawapan kamu? Allah hidup dengan roh, tanpa roh, mempunyai roh. Okey. Okey, jawapan. Okey, boleh kelas? Boleh. Maklimah, sekejap saya belum siap nombor 4. Okey. Dah. Okey, nombor 1. Sifat hayat ialah sifat mustahil bagi Allah. Betul atau salah? Salah. Salah. Ayat ni bukan dia sifat wajib kan, bukan sifat mustahil kan. Okey, kemudian yang kedua. Hidup dan mati makhluk ialah ketentuan Allah. Okey, yang ketiga. Allah wajib bersifat mautun. Betul. Allah wajib bersifat mautun. Betul ke salah? Salah. Mana boleh betul? Salah lah. Okay. Hayat manusia kekal abadi. Salah. Siapa yang kekal abadi? Allah. Okey, nombor 5. Allah hidup tanpa roh. Allah hidup. Allah hidup tanpa roh. Betul. Allah tak ada roh pun. Allah kekal abadi. Okey, seterusnya. Nyatakan maksud sifat wajib bagi Allah. Okey, apa maksud baqa? Apa maksud iradah? Apa maksud ilmun? Apa maksud qiyamuhu binafsi? Masih ingat lagi ke tak ingat? Ingat. Ya ke? Okey, kalau ingat, apa maksud baqa? Baqa ialah Allah tidak memerlukan Kekal. Baqa. kekal. Kekal. Okey, iradah. Apa maksud iradah? Dalam lagu nasyid tadi ada. Berkehendak. Pandai Ishrah. Tahun lepas kita dah belajar kan? Okey, berkehendak. Okey, ilmun. Kita baru belajar minggu lepas. Ilmun. Apa dia ilmun? Mengetahui. Okey, qiyamuhu binafsi. Ya, ni tahu tak? Qiyamuhu binafsi. Tadi ada dalam nasi tadi. Berdiri dengan sendiri. Berdiri sendiri tanpa. Berdiri dengan sendiri. Sia-sia. Lagi berapa? Okey, wadaniyah. Esa lawannya apa? Satu lawannya apa? Kalau kurung banyak. Okey, so dalam bahasa Arab wadaniyah maksudnya lawannya ta'addudu. Ta'addudu ni maksudnya berbilang-bilang. Mustahil Allah itu berbilang. Mak yang wadahnya tu nak tulis juga ke? Boleh je kalau kamu nak tulis. Wadaniyah tulis lawannya ta'addudu. Ataupun buat X kan. Okey, kudrah. Siapa ingat kudrah? Lawan kepada sifat kudrah apa dia? Bermula dengan huruf Ain. Kudrah. Lawannya? Cepat, tak ingat? Ajzun, Ain, Jin, Zai. Macam ni nak exami. Ajzun.
Okey, yang ketiga hayatun yang kita belajar hari ni. Lawan kepada sifat hayatun. Apa dia? Saya dengar suara minatun. Apa dia minatun? Mautun. Bagus. Alah. Okey. Mukhalafatul lil hawadis. Ini biasa. Okey. Jawapannya mumasalatuhu lil hawadis. Nombor 3. Hayatun. Okey, siapa yang dah siap? Awalnya. Boleh tulis. Boleh jawab soalan yang ketiga. Tuliskan kesan beriman dengan sifat hayatun. Yang Ishrah baca tadi. Walmah. Ya, saya. Nombor 4 tu nahon. Mumasalatuhu lil hawadis. Hawaw. Hawadis. Boleh? Ya Allah. Daya tulazin. Ya Allah. Okey, dah siap? Jap. Okay, kalau yang tu mungkin awak susah nak ingat kan. Yang senang awak ingat yang poin nombor 2 tu. Persediaan untuk mati. Betul tak? Kalau kita tahu Allah itu bersifat hayat, kita mesti ada apa? Persediaan. Sebab kita semua akan mati kan, betul tak? Persediaan untuk mati. Betul. Okay, apa dia persediaan untuk mati? Tahu tak persediaan untuk mati? Itu apa? Tak tahu. Okay, kalaulah kita bersedia untuk mati, kita takut tak nak buat dosa? Tak. Takut. Maksudnya kita buatlah apa yang Allah suruh kita buat kan. Banyakkan buat perkara-perkara yang Allah suruh, solat-solat sunat, amalan-amalan yang boleh membawa kita masuk ke syurga lah. Okey. Kesan beriman yang kedua apa dia? Tidak mudah tidak mudah sombong. Okey. Kita akan tidak mudah sombong. Saya tak bincang. Okey, boleh kelas? Boleh. Tak kata tak boleh. Dia kata Kita bincang. ada. Nak hidup. Okey, apa perbezaan dia? Okay, cuba tengok kat sini. Manusia dilahirkan. Okay, Allah dilahirkan tak? Tidak. Tidak. So dekat sini kamu tulislah. Allah tiada Anak. tiada permulaan dan Akhirat. pandai Raya Rifai. Tiada permulaan dan pengakhiran. Seperti Isya. Okey, kemudian dekat sini lagi dia tulis. Manusia memerlukan udara, makanan dan minuman. Allah perlu tak hidup Tak. dengan udara? Tak. Tak. Jadi nak tulis macam mana? Kalau dalam buku dia tulis Allah apa? Tidak bergantung kepada perantaraan. Tulis macam tu. Tidak bergantung kepada perantaraan. Muat. Perantaraan seperti apa? Udara, makanan dan minuman. Okey, manusia sebaliknya lah. Okey, manusia macam mana? Ada permulaan tak? Ada pengakhiran tak? Hidup manusia. Ada. So, tulislah hidup manusia ada permulaan dan
Ada kelahiran ni. Kalau dalam buku. Ada kelahiran, Jangan tunjuk air tu. kelahiran dan kematian. Okay. Kemudian hidup manusia ada bergantung dengan perantaraan tak? Kelas, hidup manusia ada bergantung dengan perantaraan tak? Memerlukan udara, makanan, minuman semuanya untuk meneruskan hidup. So kamu tulislah. Manusia bergantung. Kamu ni tulis ke tak tulis bergantung kepada perantaraan. Seperti inilah yang ke atas ni lah. Seperti udara, makanan, minuman. Inilah pun. Dalam ayat Ashraf tempat berapa Ashraf? Ashraf. Aduh. Ashraf. Ashraf skor. Aduh. Ashraf skor 909. Dia lari lah. Tolong Mama. Ashraf 909. Susah Malima. Mana dapat ni? Saya nak main yang lain. Ada ke nama aku? Kuis 9 kata. Cari pada nak. Dan kan. Aduh. Mira. Mak. Orang dah menyesal. Isra kata dia dah menyesal dengan dugaan. Okey, boleh cuba ada satu link lagi. Share. Dah lah, no. Sampai senang. Ini apa dia pula? Okey. Nyatakan pengertian wadania. Tak apa. Okey, ada tak dekat skrin Maklimat share? Belum. Okey, nyatakan pengertian wahdania. Apa dia? Tak tahu. Ni yang kedua. Saya tengok ada tak? Lima. Malima Rosa. Ada. Apa pula warna rosak? Okey, sifat wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Awak langgar je. Ustaz, Mak, saya pilih. Malima tekan yang mana cari padan Betul wujud. Nak masuk. Ya, awak gerakkan kapal terbang ni. Cari padan saya tekan tak boleh pun Malima. Kodam betul. Adam tak boleh. Cari padanan Bawa pergi ke bawah. Ya. Okey, saya tekan cari padanan. 3, 2, 1, lembek. Tak ada kapal terbang pun. Pilih yang Hilang kata lah apa? bukan. Awak buka dekat chat. Ada lah. Dekat chat ada Kau link. tekan mana? Bakok. Oh. Kita cari jawapan. Okey, sudah jumpa. Heart attack. No! Kapal pancur. Okay, hukum beriman dengan sifat Allah. Wajib. Katakan wajib bagi sifat Allah. Cari jawapan yang lain. Okay, Mira. Kapal terbang jatuh. Okay. Nyatakan sifat wajib bagi Allah. Okay, kelas. Saya rasa sampai situ dah kelas kita.